Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. WHR Extra kembali di hujung minggu anda. Assalamualaikum, apa khabar penonton setia kami? Kami harapkan di hujung minggu anda ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan aura-aura positif. Apa sahaja yang anda lakukan hari ini dipermudahkan insya-Allah. Dan hari ini saya dan juga Hawa akan bersama dengan anda. Hawa sihat? Sihat, Alhamdulillah. Fatin pun nampak, itulah Fatin pun ceria juga hari ini. Dan itu yang kita harapkan kepada anda penonton WHR. Mestilah ceria, tambah-tambah hari Sabtu kan. Ramai yang bercuti. Enjoy cuti anda pada hari ini, dan dalam masa yang sama jangan leka, jangan alpa sebab kes COVID-19 semalam ditunjukkan ialah 5,501 kes. Okey, kita tak nak ada sesiapa tertekan pun apabila melihat angka ini, tetapi nak mengingatkan diri kita bila dah boleh pergi melancong sana sini, kita kena ada tanggungjawab tu. Betul. Dan bercakap tentang tanggungjawab kan, sebelum masuk ke tempat kerja setelah bercuti sana sini, elok kalau kita lakukan ujian kendiri COVID-19 kan. Betul. Dan bercakap mengenai ujian kendiri COVID-19 ni Hawa kan, saya kira dah tak ada alasan dah kan untuk kita membeli ataupun menyimpan di rumah, ataupun kalau ada yang berkemampuan lebih sikit tu boleh jugalah bagi-bagi dekat mereka yang memerlukan. Kerana apa? Kit ujian COVID-19 kini dijual dengan harga RM4.90. Betul. Awal-awal dulu kan harganya RM39.90. Kemudian diturunkan kepada RM19.90 dan sekarang alhamdulillah RM4.90 sahaja. Oleh itu boleh beli banyak-banyak, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu boleh guna dekat rumah. Betul. Saya kira sangat penting juga kan, macam Hawa cakap tadi kan, kita pulang ke kampung, kita menziarahi keluarga dan sebagainya. Perlu ada kan pergi dan balik tu kita menggunakan kit tu. Jadi kita beli banyak-banyak, kita simpan untuk keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Okey, Hawa, sekarang ni saya tengok dekat rata-rata di media sosial kan ramai sebenarnya yang pergi menderma darah. Betul. Saya pun baru saja bulan Ogos hari tu, masa Hari Malaysia. Tapi untuk program Hello Doktor sepeda dengan kempen derma darah kan. Dan sekarang ini dikabarkan di Terengganu, wow, ini kisah yang cukup ganjil sekali. Betul. Ada seorang wanita yang mempunyai darah yang cukup unik, jenis RH0 ataupun lebih dikenali sebagai the golden blood. Kan kalau kita tahu kan, wanita ini yang mana beliau ini orang kata sangat rare lah, mempunyai satu daripada 43 di dalam dunia yang mempunyai darah ini. Betul. Dan dia dapat tahu yang beliau mempunyai the golden blood ini semasa beliau menderma darah. Betul, cukup unik sekali kan. 43 orang je di bumi ni ada darah yang cukup unik sekali, dan difahamkan darah ini akan diberikan kepada pusat darah negara dan akan dibekukan. Dan kalau ada orang lain yang memerlukan darah ini akan dicairkan pula. Dan kalau kita boleh kongsikan stok darah jenis RH0 ni akan disimpan dalam peti nitrogen dengan suhu serendah 80 darjah Celsius selama 10 tahun. Ini sebenarnya orang kata satu perkongsian yang baru lah untuk negara kita kan. Baik, kita tinggalkan berkenaan dengan darah RH0 ni Hawa. Apa kata kita bawa penonton yang mana waktu PKP dulu banyak orang meluangkan masa dengan keluarga kan. Betul. Macam Hawa sendiri? Kalau saya sendiri, kita kerja macam biasa Fatin, tapi banyak juga kalau tengok kawan-kawan yang buat konten ataupun kandungan video-video yang cukup kelakar sekali, dan masa cuti itulah semua kreatif saja kan. Dan ada satu kisah ini, sepasang suami isteri mencuit hati ramai sebab di rumah ialah mungkin ada kelapangan waktu. Lepas tu buat macam ada kedai runcit dekat rumah. Saya percaya Hawa, bukan sebab kedai runcit tu, ini sebab bila kita duduk rumah lama sangat asyik lapar je kan. Betul. Dan ini sebenarnya ada macam-macam. Dan yang menariknya, dia bayar RM5 dekat suami dia. Baki dia tengok Fatin berapa ringgit?
Itulah antara warna-warninya semasa kita duduk di rumah kan. Dalam kita... Tengok Hatin. Baki dia bagi RM50. Kan best macam tu. Saya rasa ni satu orang kata percaturan yang bagus kan. RM5 dipulangkan RM50. Bagus. Tapi yang komen kata jangan tunjuk macam ni bang. Nanti semua isteri buat macam ni dekat suami macam mana? Susah juga. Bagi RM1 dapat 100. Okey, itulah antara orang kata manisnya kan. Kita kena luangkan masa dengan keluarga. Apa sahaja aktiviti, kita kena orang kata berseronoklah dengan keluarga. Baik, Hawa, kita bercakap mengenai luangkan masa kan. Di hujung minggu ini pasti ramai antara penonton kita yang dah tak sabar nak tahu apa sebenarnya topik yang nak kita bawakan. Depan kita ni pun dah ada antara... Boleh tengok ni dah tahu dah. Dan sebelum tu, Hawa? Ya, sebelum tu jom kita ke segmen tajaan bersama Mami Hana. Di sana rancak, di sini rancak. Apa yang rancak? Apa lagi kalau bukan anak-anak ni? Ingatkan bila dah start sekolah ni, anak-anak jadi baik dah sikit. Rupanya makin rancak diorang sepakan rumah. Makin pening mak ayah dibuatnya kan? Rumah tu dah macam tokang pecah dah. Mak ayah yang penat-penat baru balik kerja ni, kalau nak bagi anak diam, apa lagi? Bagilah gadget kan? Kalau bagi gadget, confirm lah diam kan? Tapi itulah, kita pun tahu kan, gadget ni sangat bahaya untuk anak-anak. Boleh jadi ketagihan tau, bahaya. Habis tu nak bagi apa? Nak buat apa? Hadiahkan je My Facebook ni untuk anak-anak. Anak ni bila dah dapat My Facebook ni, terus diam, terus jadi baik. Sebab buku ni bukan buku biasa-biasa tau. Buku ni boleh ditekan, siap boleh bercakap sendiri lagi. Malam pula kalau anak masih rancak bermain, pasangkan je Al-Quran dari Islamic Audio Device ni. Bukan anak je terlena, mak ayah pun boleh berdengkur sekali tau. So, apa yang sangat best sekarang ni? Mami Hana ada buat promosi. Kalau ikutkan harga My First Book dan Islamic Audio Device ni, yang kita panggil set combo anak pintar, harga asalnya RM441. Tak termasuk postage. Tapi yang bestnya hari ini sempena year end sale Mami Hana nak buat jualan runtuh. Hari ini, mak ayah boleh dapatkan set combo anak pintar ini dengan harga RM199 siap free postage tau. Lagi best buat julung kalinya, setiap pembelian combo set anak pintar ini, Mami Hana nak taja 2 tiket zoo negara yang berharga RM63 secara percuma. Tak perlu bayar langsung, Mami Hana taja je secara percuma. Mak ayah dah jimat lebih RM242. Apa tunggu lagi? Dah lah dapat promosi 50% free postage, siap dapat 2 tiket percuma ke zoo negara pula tu. Makin sayanglah anak-anak ni kat mak ayahnya kan. Ini adalah kali pertama Mami Hana buat tau. So, mak ayah yang tengah tengok ni, dapatkan set combo anak pintar sekarang juga. Promosi khas untuk anda yang hubungi nombor tertera hari ini saja. So, call sekarang, WhatsApp segera ataupun hubungi ejen-ejen Mami Hana seluruh Malaysia ataupun layari www.mamihana.com. So, apa tunggu lagi? Call, WhatsApp. Saya tunggu. Apa perkongsian daripada Mami Hana cukup ceria, cukup seronok kita dengarkan. Baik penonton, untuk WHI hari ini, apa yang nak kami bawakan kepada anda pastinya di hadapan kami ini penuh dengan bunga-bunga. Lagu bunga-bunga tu macam mana, apa? Bunga-bunga cinta. Bunga-bunga matahari kita kata. Dan inilah sebenarnya perkongsian yang nak kami bawakan, iaitu gubahan bunga. Kalau kita tahu kan gubahan bunga ni sinonim dengan wanita. Wanita sukakan bunga. Macam Hawa suka bunga apa? Saya suka bunga rose. Memang kalau orang kata tipikal lah bunga rose. Bunga lili pun saya suka juga. Dan saya tahu itu kegemaran Fatin kan. Dia kata kalau hari jadi nak bunga lili Janji InsyaAllah. Okey. Bila jadi? Saya suka lili kan Hawa sebab warnanya putih lah. Tapi saya percaya ramai dalam kalangan penonton kita ada macam-macam pilihan bunga mereka tersendiri. Dan hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan topik gubahan bunga ini. Bagaimana sebenarnya tips mengubah bunga kan sebagai hiasan, sebagai hantaran mungkin. Dah banyak majlis-majlis perkahwinan sekarang ini. Dan juga pemberian hari istimewa. Menarik bila Fatih cakap tentang melangsungkan majlis perkahwinan kan. Dan mungkin ada dalam kalangan anda tengah merancang nak buat resepsi perkahwinan. Bunga apa yang sesuai? Hari ini kita sama-sama pelajari daripada tetamu kita di sebelah sini kan. Lepas ni. Dan apa pun mungkin ada bunga macam-macam ataupun ada bunga-bunga yang mungkin kita jarang dengar, boleh kongsikan di Facebook kami dan juga Instagram kami. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan panjangkan di pada tetamu-tetamu kita. Tersasul-sasul rasanya. Tak sabar kan? Gubahan bunga hari ini di WHI. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Indah dan mempesona. Sebut sahaja tentang bunga, pasti setiap orang menyukainya kerana bunga-bungaan memiliki keunikan yang menjadi daya tarikan kepada sesiapa sahaja yang memandangnya. Namun tahukah anda, terdapat beberapa lokasi taman atau ladang bunga yang tercantik di dunia. Antaranya ialah ladang lavender yang terletak di Provence, Perancis, iaitu bersempadan dengan Mediterranean dan Itali. Ladang ini menjadi daya tarikan pelancong kerana memiliki warna yang cantik serta bunganya yang dikenali dengan aroma yang menenangkan. Selain itu, Keukenhof-Park yang terletak di Leeds City, Belanda, antara taman yang cukup terkenal kerana memiliki keluasan kira-kira 32 hektar luas dengan 800 jenis tulip yang menjadikan taman ini antara yang terbesar di dunia. Ladang bunga matahari di Luar Puri Thailand juga tidak kurang indahnya. Bunga matahari yang berwarna kuning terang ini biasanya mekar sekitar bulan November dan berterusan sehingga Januari atau Februari. Justeru tidak hairanlah musim bunga merupakan antara musim yang amat dinantikan oleh kebanyakan pelancong di serata dunia. Malahan, hadiah jambangan bunga juga mampu memberikan kegembiraan kepada individu yang menerimanya. Ini yang buat saya tak sabar-sabar nak ambil cuti ni. Nak ke lokasi-lokasi cantik-cantik, ambil gambar dengan bunga-bunga kan. Okey, tapi tak apa. Hari ini pun seolah-olah berada di Taman Bunga. Hari ini di WHI kita nak pelajari daripada tetamu-tetamu kita ni macam mana nak gubah bunga. Kan Fatin kan? Betul. Dan bersama saya, di sebelah saya ni Hawa, kita bersama dengan Farah Nadira. Farah tu di sebelah Hawa. Di sebelah saya Nur Azura Haris, iaitu pengasas Berbunga Bloom. Apa khabar Azura? Alhamdulillah sihat. Azura sihat. Bunga-bunga dia pun nampak segar je. Itulah dia. Dan sebelah saya ialah Farah Nadira Hisham dari Raw Petals. Terima kasih kerana bersama kita hari ini ya. Okey, sebenarnya apa yang dilakukan Farah dengan gubahan bunga ni yang cukup unik sekali ataupun biasanya kita kenali sebagai dry flowers. Kalau bahasa Melayunya bunga kering kan? Betul. Okey, sebelum kita nak belajar tips-tips dan sebagainya, nak tanyalah Farah bila mula untuk gubah bunga ni? So saya start part time tahun lepas and then baru start yang macam full time this year lah. Okey. Apa yang buat nak mula tu? Sebab saya suka dried flowers ni, dia more macam rustic punya design semua tu. And then kalau letak dalam frame boleh berjadi keep sikit lah, lama sikit boleh simpan. Memang suka tema-tema klasik macam tu ya? Yes. Okey. Kenapa bunga kering? Biasa orang bunga segar macam tu kan. Kenapa pilih untuk buat perniagaan bunga kering? Memang awal-awal buat untuk perniagaan terus ya? Awal-awal untuk kawan. Lepas tu saya keringkan untuk diri sendiri macam tu. And then try to introduce lah. Lepas tu pilih untuk frame untuk letak dia lagi tahan lama macam tu lah. Okey. Biasanya untuk bunga kering ni, bunga apa yang paling sesuai sekali? Bunga apa? Kita paling common yang customer minta is rose lah. Macam ni ya? Yes. Boleh angkat ke? Boleh. Bunga rose. Dalam, ialah wanita lah kan. Memang nak bunga rose. Senang tak kalau bunga rose ni? Bunga rose paling senang untuk dikeringkan lah. Ya, ni so far. Cantiknya. Kita boleh, Okey, tapi kan Farah, kalau kita tengok bunga ros ni ataupun orang yang dah biasa beli bunga kan, bunga ros ni mesti mahal harga dia kan? Dia mahal. Sometimes kalau macam pergi tu ada je lah yang dapat murah. Kalau ada macam local supplier, banyak je kedai. Okey, ala-ala kita bercakap tentang kos bunga-bunga ni kan, mungkin ada dalam kalangan anda bakal pengantin baru nak pelajari bunga apa yang paling sesuai untuk majlis kahwin nanti kan, nak belajar juga dengan Azura. Betul lah. Kalau boleh Azura nak tunjukkan sesuatu yang istimewa hari ini. Tapi sebelum tu kita bukan berempat je. Kita ada seorang lagi tetamu di dalam talian. Kita bersama dengan Aina Anis Jalaluddin, iaitu pengasas yellowhearts.s. Aina jauh dari Penang. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Di manakah itu? Saya ada dekat asrama. Okey, baik. Sebelum
student merupakan seorang pelajar 19 tahun muda lagi mempunyai bakat dalam mengubah bunga. Baik, sebelum kita terus bersama Aina, kita nak bersama Azura dahulu. Hari ini apa antara yang nak dikongsikan Azura? Hari ini saya nak kongsikan macam ni kita nak buat DIY welcome board. Macam bila kita buat majlis perkahwinan kan, kita nak buat welcome board untuk tetamu datang tengok kat sini tulis siapa punya wedding. So kita nak buat DIY. Lagi satu saya nak tunjuk macam mana nak buat bridal bouquet. Okey. Kalau kita tahu kan board yang selalu ada di depan pelamin dan sebagainya itu kan mempunyai bunga yang besar kan. Selalunya Azura kan antara bunga-bunga yang digunakan tu jenis apa? Kalau dekat pelamin biasanya orang akan guna bunga yang volume lah, yang besar macam contohnya hydrangea sebab dia macam segumpal dan bila kita nak buat kita tak guna banyak. Dan biasanya orang akan letak rose sebab rose and eustoma sebab dia agak tahan lama lah. Kalau nak compare tu bunga-bunga import yang lain dia macam agak sensitif sebab pelamin kita akan gunakan sepanjang hari kan. So kita akan guna bunga yang tahan. Awak cakap bunga ros itu kegemaran Hawa. Dan kalau boleh kan kita nak tengok jugalah macam mana antara cara untuk kita nak mengubah langkah pertamanya sehingga kita siaplah. Senang atau susah sebenarnya? Actually sebenarnya senang je kalau kita ikut steps dia. Contoh macam kita nak buat welcome board kan, kita just setkan dia punya base dulu. Bila kita dah dapat bentuk yang kita nak, then kita just cocok bunga yang kita nak. Macam tu. Betul. Dan mungkin kita boleh mulakan Azura. Selalu kan Hawa kan bunga ni kalau macam saya sendirilah kan. Saya tak ada tangan yang halus, tangan yang berseni ni. Kalau buat keinginan tu ada, tapi jadi tu belum tentu lagi. Fatin boleh. Kena praktis banyak kali lagi Fatin. Itulah mungkin Azura boleh tolong kita kan. Okey, kita nak terus bersama Aina Hawa. Nak tahu apa antara perkongsian Aina berkenaan dengan gubahan bunga. Aina? Ya. Itu dia. Baru kita nampak wajah Aina. Okey, hari ini apa yang Aina nak kongsikan? Sambil-sambil Azura, Farah tengah menjalankan kreativiti beliau. Soalan ni, sekejap. Okey Aina. Bila Aina mula start minat nak gubah bunga ni Aina? Actually saya start daripada saya umur 17 tahun. 17? Masa tu, Tingkatan 5? Okey. Masa tu baru habis SPM lah? Tapi masa tu, belum habis lagi. Oh, belum habis lagi? Cuma time tu macam ada retirement pengetua tau. Lepas tu, saya, like my classmates semua suruh saya buat satu bukit sebab diorang tahu saya suka bunga kan. And then diorang suruh saya try buat. Lepas tu tengok-tengok jadi. So start dari tu, my mum asked me to do after SPM. Okey, apa gubahan bunga pertama yang Aina buat dulu untuk bagi dekat pengetua tu? Yang tu time tu Aina guna bunga fake flower je. Oh ya? Dengan coklat. Time tu Aina guna fake flower. Okey, Aina yang sedang kita tengok di visual ini apa yang Aina sedang lakukan? Kalau kita tengok tu ada patung kan? Apa? Yang tu actually bunga hidup, fresh flower. Yang tu pingpong. Pingpong, bola pingpong. Okey, macam mana macam mana Aina dapat ilham sebenarnya nak orang kata ada kreativiti nak buat bunga tu ada rupa macam itu macam patung ni kan? Christmas. Itu macam snowman. Okey. Aina buat. Mula-mula sebab Aina banyak follow IG daripada Korea tau. Like Korea punya IG shop florist kan. Dia orang punya macam inspired lah. Memang dia orang punya design cantik. Dia macam minimalis tapi elegant. So Aina macam Aina suka tengok dia orang punya design. So daripada situ Aina start belajar lah. Tengok dia orang punya macam mana semua design dia orang. Itulah kalau kita tengok umur Aina ni muda sangat lagi 19 tahun kan. Bila start decide ataupun buat keputusan untuk nak buka perniagaan pada usia yang cukup muda ni Aina? Mula after PKP tu kan macam demand macam tinggi lah untuk orang. Masa PKP? Sekarang kalau birthday pun masa PKP. Macam kalau sekarang kan macam demand orang bagi hadiah birthday ke apa semua selalu bouquet kan. So daripada situ Aina nampak macam why don't I just try sebab ni kan hobi kan. So just buatlah semua bisnes apa semua. Lepas tu Mama Aina lah banyak macam suruh Aina try buat benda semua tu. Bagusnya dah tahu Aina ni kreatif kan. Lepas tu buka peluang. Jadi platform yang digunakan Instagram ya? Ya, Instagram. Okey. Kalau kita tengok kan Aina, Farah, Hawa dan nak siap dah gubahan bunga daripada Azura. Sekejap je sebenarnya.
Kalau saya ni Hawa, saya rasa mungkin nampak hijau je dulu. Sebab tengah fikir nak cocok dekat mana. Okey, kalau kita tahu kan antara bunga-bunga sekarang ni ramai permintaan dari segi bunga segar dan sebagainya. Tapi tak ketinggalan juga di depan saya ni kan Azura. Sekarang ini bunga apa dinamakan Rustle, is it? Rustic style lah. Okay. Vase arrangement. Ramai yang mempunyai keinginan kerana mungkin color warna dia yang nampak lebih bersahaja kan, ataupun masih lagi ada permintaan untuk bunga-bunga segar. Actually ada peminat yang suka bunga yang rustic, tapi masih ramai sebenarnya yang suka bunga yang fresh. Yang saya suka kongsi lah, macam sebenarnya bunga fresh ni dia ada satu aura tau. Bila contohnya macam dalam majlis pernikahan, pengantin tu akan nervous kan, dia akan berdebar. So bunga ni dia akan bagi satu vibration yang macam ada macam terapi lah, dia very therapeutic. So macam dia akan rasa macam dia living the moment macam tu. Okey, agaknya sebab itulah orang lebih menyukai bunga segar daripada bunga plastik, sebab bunga plastik okeylah dia nampak cantik kan, tapi mungkin elemen-elemen aura dia tak sampai. Okey, Hawa, Farah macam dah dekat siap dah tu. Farah pun tadi dia setuju. Dia cakap bila ada bunga-bunga ni kan, seolah-olah macam very therapeutic. Maksudnya sangat-sangat menenangkan kan. Farah dalam dia cakap betul tu. Okay, sebelum kita nak belajar banyak lagi dari Farah, kita nak belajar macam mana nak keringkan bunga-bunga ni, kita nak dengar perkongsian daripada rakan-rakan kita tentang pemilihan bunga mereka. Jom kita dengarkan. Saya sangat sukakan gubahan bunga matahari bersama dengan baby breath warna putih, sebabnya bunga matahari itu sendiri adalah bunga kegemaran saya, dan bila kita gubah dia bersama dengan baby breath warna putih, kita akan dapat sparks positive vibes. Dan memang dah jadi satu kebiasaan pun, bila saya pergi kedai bunga, saya akan cari dua kombinasi bunga tu. It's such a simple punya gubahan tapi healing for me. Dan bunga yang paling saya suka ialah bunga tulips. Bagi saya bunga tulips ni sangat unik dan istimewa lah, kerana dia hanya tumbuh pada negara-negara dan kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dan bagi saya ia boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian manusia, di mana apabila seseorang itu berada dalam surroundings yang betul, surroundings yang menyokong dia untuk grow, dia pun boleh tumbuh cantik seperti bunga tulips. Memang tak ada kreativiti untuk mengubah bunga, tapi saya suka tengok keindahan bunga, dan bunga favourite saya ialah bunga baby breath. Bunga baby breath ni dia bermaksud sincerity, innocent and purity, dan yang paling penting sekali dia tahan lama dan banyak sangat pilihan warna. Dan saya lagi seronok kalau saya dapat menerima bunga sebagai hadiah. Setiap orang ni kadang-kadang sebelum nak bagi hadiah dekat orang, dia tengok dulu kalau bunga ros apa maksudnya, kalau bunga lili apa maksud dia kan. Ada yang cakna dan betul-betul nak ambil tahu kan. Okey Farah, kita nak belajar macam mana nak keringkan bunga ni. Bukan guna pengering rambut kan? Bukan. Macam mana? Okey, so selalunya saya guna macam air dry method. So air dry. So basically macam like you gantung dia like outside hang. Lepas tu you boleh, sebelum you nak keringkan tu, awak kena macam buang dia punya leaf semua tu, and then buang daun-daun dia. Lepas tu kalau boleh just hang macam satu stalk tu macam 2-3 tangkai saja. So bagi dia lagi cepat untuk kering and lagi proper sikitlah. Okey, maksudnya kena buat sikit-sikit, batch by batch. Gantung sikit-sikit lah, tapi you boleh je gantung macam like terus, tapi in bunch tu sikit-sikit saja. Okey. Dan kemudian bila dah kering tu kan, berapa lama tu nak keringkan? Kalau keringkan dia nak tu maybe 2 to 3 weeks macam tu lah, 2-3 minggu. Baru dia akan betul-betul kering. And then baru I boleh letak dalam frame kalau tu. Selalunya I keringkan untuk customer request. Kalau dia ada fresh flowers, hantar kad tu untuk keep sikit, letak dalam frame lah. Okey. Farah, maksudnya pelanggan lah yang biasanya bagi bunga segar kepada Farah. Farah buat semua proses tu. Ataupun Farah sendiri pun beli juga? Dua-dua saya ada buat. Okey. Angkat tangan nak tanya Farah. Dalam banyak-banyak gubahan bunga kan, Farah memilih untuk kreativiti gubahan bunga ni dalam frame. Semua ni kita tengok ada bingkai. Sebab dia kalau macam letak dalam frame, dia lagi senang untuk you proses jaga dia. Lagi macam
susah untuk berhabuk. And then kalau dia macam ni, lebih tahan lagi lama. Kalau you berminat lah untuk yang macam ni. Okey, kalau Azura, macam Farah dah kongsikan untuk tahan lama. Untuk bunga-bunga segar ni, macam mana untuk kita nak kekalkan kesegaran bunga ni? Kalau kita beli, kadang-kadang beli banyak kan, harganya juga mahal. Untuk kita nak tahankan kesegaran ni. Okey, biasanya kalau kita beli fresh flowers, kita tak boleh beli satu-satu, kita akan beli in bundle kan. So bila kita dapat banyak, kita kena make sure, contohlah saya tunjuk kat sini. Bila kita dapat bunga, dia akan datang berpenuh dengan daun. So apa yang kita perlu buat adalah kita buang daun dia and make sure bila kita letak dia dalam air, tak ada daun yang tertinggal dekat yang kena dalam air. Sebab daun tu dia akan jadikan mudahkan dia kena bakteria lah. So bila dia akan cepat rosak. Tapi air yang kita nak letak dalam kita punya pasu tu banyak mana sebenarnya? Saya pernah juga kadang-kadang bunga kan kita letaklah tapi tak tahan lama. Esok tu kita tengok dia dah layu. Dah tidur dah. Jadi banyak macam ni pun okey as long as dia punya stem kat bawah ni terendam. Kena air. Dan satu lagi saya nak share, bila instead of kita potong bunga macam ni, kita kena potong dia slanted macam ni. Nampak dia ada tajam tu kalau boleh tunjukkan. Sebab kita dapat luaskan dia punya ruang untuk dia minum air. Okey, itu tips yang sangat-sangat berguna untuk mereka yang suka dalam gubahan bunga ni. Student dekat sini pun ada soalan juga. Azura, biasanya kalau hari lahir ke ada kawan-kawan kita bagi bunga banyak-banyak kan. Sayang kalau biar dalam bukit tu sebab dia cepat mati kan. Cara dia sama juga. Sama juga macam kalau orang tu dia nakkan bunga tu tahan lama, buka wrap tu, tangkap gambar puas-puas dulu. Posing. Lepas tu buka wrap dia dan masuk dalam vas ataupun maybe you boleh kekalkan dia dalam bukit, cuma gantung dia terbalik supaya bila dia kering cantik. Okey. Yalah sayang kan dah bagi. Okey, Aina, nak tanya dekat Aina ni, biasanya permintaan dalam kalangan kawan-kawan ni bunga apa, Aina? Usually dia orang akan minta bunga rose. Tak pun Jebra Daisy. Sebab Jebra Daisy ni price dia tak mahal sangat. So dia macam boleh bagi student price lah. Ada student price lah. Diskaun berapa persen tu? Aina, kalau mungkin pelanggan Aina nak tempah, berapa lama sebenarnya tempoh untuk mereka nak membuat pesanan tu, nak bagi tahu bunga apa mereka nak, berapa lama agaknya sebelum siapnya bunga tu? Actually dalam 3 days before order tu lah dia orang nak. Selalunya macam tu lah. Tapi kalau last minute pun Aina ada ambil juga order. Tengok kalau free time kan. Sebab kan Aina pun student kan. So dia macam kadang-kadang pack dengan belajar. So macam tu lah. Kalau boleh 3 hari sebelum. Aina ambil kursus apa dekat universiti? Tak, Aina matric. Okey. Matrikulasi. Okey, masa tu macam mana Aina bahagikan? Nak belajar lagi, nak gubah bunga lagi, nak ambil order lagi. Siapa yang tolong? Itu Aina buat seorang semua. Tapi macam malam, siang Aina belajar. And then bila malam tu, Aina kadang-kadang memang tolong pergi beli bunga, apa semua. So memang macam banyak support gila lah. Lepas tu, I pun malam-malam tu macam Aina buat bunga. Macam tu kadang-kadang Aina bangun pagi ke apa ke untuk buat bunga flower bouquet. Okey. Biasanya kan kalau kita tengok gubahan bunga sekarang ni, kita tengok tadi ada jambangan duit pun ada juga kan Aina? Itu Aina buat kalau orang request. Okey. Biasanya setakat inilah permintaan apa yang paling unik sekali, paling mencabar sekali yang Aina buat? Yang duit tapi yang amount yang banyak. Alamak, takut kan? Amount yang sangat banyak. Dia macam dia orang minta macam nak keluar pintu pun tak muat. Alamak. Macam tu. Tapi biasa tengok agak susah. Tadi sambil Hawa bersembang dengan Anis tadi tu, Aina, saya sempat jugalah nak mempelajari macam mana nak gubah kan. Tapi Azura cakap, ini adalah tips dia. Kalau kita nak mengubah, kita jangan letak straight macam tu. Kita jangan letak dia terus menegak kan. Kita kena silangkan dia, barulah dia nampak bulat dan penuh. Betul. Dan satu lagi supaya bunga tu dia tak terlampau kemik. So bila dia ada ruang sendiri. Okey. Itu antara tips-tips yang dikongsikan daripada Farah dan juga Azura dan juga Anis lah. Kita nak tahu juga apa antara perkongsian menarik di TikTok berkenaan dengan gubahan bunga ini. Jom kita saksikan. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a
sour. I've barely been to college and I've been doubtful of all that I've dreamed of. The brink of my existence essentially is a comedy. The gap in my teeth and all that I can cling to. The milk is sour. Shalala, 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 shalala. The milk is sour with olives on my. Sama tak? Saya punya macam ni, dalam TikTok tadi macam tu. Tapi memanglah tak secantik TikTok. Macam apa yang Azura kongsikan tadi kan, kita sembang-sembang. Bunga ni dah sememangnya cantik. Untuk kita nak mengubah tu, kita nak mencantikkannya. Kalau kita nak mencantikkan tu, pastinya kita memerlukan kemahiran jugalah kan. Saya tanya Azura tadi, macam mana nak kita, pemilihan bunga tu kita nak letak-letak ke? Azura cakap senang je, kita ikut hati je. Nampak macam cantik je, maksudnya cantiklah. Betul. Okay. Kalau kita tahu kan, bunga ini, mereka yang ada kemahiran mengubah bunga ini dapat menjana pendapatan juga. Untuk Azura sendiri kan bagaimana sebenarnya? Azura, ini adalah sambilan dan juga permintaan juga sangat tinggi kan? Betul. Boleh kongsikan? Okey, macam saya sebenarnya buat separuh masa je, tapi dah macam ini yang sepenuh masa sebab macam terlampau banyak permintaan. Lagi-lagi macam sekarang bila kita tak dapat nak jumpa orang, kita macam jauh kan masing-masing. So kita nak surprisekan orang, kita tak ada pilihan, dan sekarang kita dah ada pilihan untuk bagi bunga walaupun kita jauh. Sebab penggubah bunga ni dah ada dekat merata-rata tempat sekarang ni, di seluruh Malaysia dah ada. So kita just pilihlah mana yang kita berkenan. Dan macam kita menunjukkan tanda penghargaan, tanda kita kepada seseorang mungkin jauh, tapi bunga itulah tanda kita menyampaikan kasih sayang kita kan, Hawa kan. Betul. Sekarang ni boleh buat delivery, boleh buat penghantaran dekat mana-mana kan. Okey, kalau kita tengok dekat meja Farah ni, ya, ada banyak bingkai, ada frame, di sini bunga-bunga segar, tapi persamaannya kalau kita lihat sini ada globe, ada gelas kaca di sini, sana bersama. Adakah maksud ni trend sekarang? Yes. Ya? Okey. Ini memang banyak permintaan dari pelanggan ya, Farah? Kalau globe ni kita nak try baru kita introduce for kita punya new line lah. So far sebab kita most frame sajalah. Globe tu baru kita nak try. Tapi sambutan dia adalah juga kan? Ada. Susah tak kalau nak buat yang globe ni? Kalau globe ni dia kena center dia. Kita letak yang besar saja, and then baru I top up yang bunga kecil-kecil saja keliling dia lah. Untuk bagi lagi lawa and banyak lagi colour dia macam tu. Kalau Azura sendiri, cabaran kita nak mengubah bunga di luar ni mungkin lebih senang daripada dalam globe ni kan, antara cabaran dia. Betul. Yang bila kita buat dalam globe tu, kita perlu lebih detail lah sebab dia bunga yang kecil-kecil dan dried flowers ni macam Farah buat, dia senang patah. So kalau kita terlampau letak tekanan yang lebih, dia akan cepat patah. So kita kena buat dengan berhati-hati, and kadang-kadang macam saya sendiri, tangan saya jadi kebas bila kita buat benda ni. So kita tak boleh macam nak jual murah sebab dia bagi kesan kepada kita jugalah. Betul. Saya pasti nak menyiapkan satu globe ini bukan senang. Berapa lama sebenarnya tempoh yang nak ambil untuk kita selesaikan secantik ini? Macam flower dome ni saya buat lebih kurang 2 jam. 2 jam untuk satu orang kata pesanan, satu gubahan. Okey. Kita nak terus tanya kepada Anis sendiri kan. Kita tahu macam-macam sebenarnya yang Anis lakukan dalam gubahan bunga ni. Mungkin kita nak kena ikut juga orang kata arus permintaan pelanggan kita dalam gubahan bunga ni. Untuk masa akan datang, apa antara perancangan Anis sendiri? Sebab yang ni actually freelance tau saya buat. So saya macam tak ada apa-apa perancangan lagi, tapi memang after habis matriculation memang I akan sambung buat inilah bisnes ni dulu. Sementara nak masuk degree kan. Okey. Anis, kalau sambil-sambil tengah gubah tu kan, ada macam rasa tenang atau memang sengaja nak masuk dalam industri gubahan bunga ni sebab satu daripada terapi? Betul. Sebab contoh kan macam saya busy study, stress apa semua kan. Tapi bila saya tengok bunga tu, saya jadi release stress saya. So macam happy lah bila tengok bunga tu. Sebab kadang-kadang macam sometimes I cakap dengan bunga. Macam tu lah. Benda tu bagi. Ini yang seronok Fatin. Hobi, lepas tu kreatif juga, lepas tu boleh menjana pendapatan juga. Patutlah Hawa kalau isteri-isteri merajuk kan, para suami.
bagi bunga. Ya ke? Terapi bagi sejuk. Okey, Anis mungkin boleh kongsikan di mana platform boleh pelanggan dapatkan gubahan hasil gubahan daripada Anis sendiri. Actually boleh tengok dekat ni lah IG shop saya, yellowhearts.s. So boleh slide through DM ataupun WhatsApp pun boleh. Okey, terima kasih banyak Aina. Terus bagi inspirasi. Semoga murah rezeki ya. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita nak terus kepada Azura. Azura dah 2 dah. Kita dah ada welcome board dengan satu mungkin nak bukit tapi tak sempat lah kot kan. Di hujung-hujung perbincangan kita pesanan Azura untuk mereka yang mungkin ada kemahiran sikit-sikit tapi nak menjana pendapatan juga. Okey, nasihat saya rasa ramailah dekat luar sana yang sebenarnya berminat sangat dengan gubahan bunga ni kan. So bila kita jadikan dia sebagai hobi, kita juga boleh generate dia sebagai side income. Teruskan cuba sentiasa berlatih sebab makin lama kita buat, kita akan nampak dekat mana yang kita perlu perbetulkan dan makin lama benda tu akan makin senang untuk kita. Practice makes perfect. Okey, kalau mungkin mereka nak bertanya-tanya juga kepada Azura kan macam mana tips-tips dan sebagainya, di mana boleh mereka dapatkan? Bunga segar. Di platform Instagram Azura. Platform saya. Saya di Berbunga Bloom, Instagram dan juga Facebook. Okey, dekat situ boleh tengoklah macam-macam design yang ada. So kalau berminat dengan mana-mana arrangement saya, boleh just screenshot dan WhatsApp ataupun DM. Azura berada di Lembah Kelang lah. Jadi warga-warga Kuala Lumpur dan juga Selangor boleh terus ke Instagram Azura. Sama juga seperti Farah kan yang berada di Lembah Kelang juga. Dan mungkin Farah boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita istimewanya tentang dry flowers ataupun bunga kering ini dan macam mana kalau mereka nak dapatkan daripada Farah nak buat pesanan ni. Okey, so kalau nak buat pesanan boleh lawat kita punya laman Instagram Raw Petals, and then kalau istimewanya tentang bunga-bunga kering ni boleh letak dekat mana, boleh bagi dekat siapa? Okey, so kita ada juga buat untuk mas kahwin hantaran. And then kalau untuk kita punya, so kalau ada yang berminat bolehlah macam slide. Okey, baik. Terima kasih banyak Farah kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Azura. Macam-macam kan kita belajar, Farin? Fatin. Rindu Fahrin lah. Okey, tak apa. Alamak, tersedak dia. Saya nak teruskan menggubah bunga dengan Azura. Hawa boleh teruskan dengan Farah. Tapi penonton anda jangan ke mana-mana sebab kami akan kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama Wanita Hari Ini Extra, WHI Extra hari ini. Dan saya pasti ramai dalam kalangan anda wanita dalam kesibukan bekerja, pasti dia mahu tetap tampil berseri-seri. Oleh itu, hari ini di segmen tajaan kita bersama Jamu Jelita. Dan bersama kita pada hari ini ialah Pegawai Pemasaran Jamu Jelita iaitu Nur Atira Samsudin. Hai Atira, Assalamualaikum. Hai Hawa, Waalaikumsalam. Apa khabar Hawa? Alhamdulillah sihat. Sihat ya Atira? Sihat, Alhamdulillah. Okey Atira, saya lihat depan saya ini ada Lemon Curve, ada Pearl White Coffee dan juga Pearl White Extra Glow. Silakan Atira kongsikan. Terima kasih Hawa. Okay, Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Okey Hawa, kebiasaannya kalau Atira masuk wanita hari ini dan berkongsi tentang produk Jamu Jelita atau percaya, pastinya pengguna dah tahu. Ada pasti kongsikan tentang testimoni pengguna yang dah amalkan produk kami, tentang keberkesanan produk kami, tentang kehebatan produk kami dan kebanyakan maklum balas yang kongsikan dengan kami. Pasti ada kongsikan dengan semua sebab saya percaya anda pasti tahu bahawa produk Jamu Jelita memang produk yang dikenali dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Cuma berbeza hari ini Hawa, di mana hari ini akan kongsikan testimoni tentang diri atas sendiri yang mana anda kalau nak tahu perubahan berat badan Atira daripada 57 hingga 50 kilo, ini masanya untuk anda follow Jamu Jelita Official, follow IG kami ataupun follow Facebook kami dan anda boleh lihat macam mana perubahan berat badan Atira daripada 57 hingga 50 kilo dan nekat untuk turunkan berat badan atau memang amalkan produk Lemon Curve ni dan dalam masa yang sama atau memang jaga makan atau banyakkan protein atau banyakkan serat sebab tak percaya. Sepanjang 2 tahun kita PKP ni bukan Atira saja ada masalah penambahan berat badan tetapi ramai dekat luar sana yang ada masalah yang sama. Jadi untuk kita dapatkan balik berat badan kita belum terlambat. Kita kena buat sesuatu dan cara yang akan amalkan adalah dengan amalkan Lemon Curve. Jadi anda di rumah yang mana nakkan
badan semula ataupun badan macam dulu-dulu kala orang kata sebelum berlakunya perubahan, ini adalah masanya untuk anda dapatkan produk Lemon Curve kerana lepas perkongsian yang terkongsikan di sosial media, alhamdulillah sehingga hari ini banyak orang yang DM kami, banyak yang call kami yang nak dapatkan Lemon Curve sehingga produk kami ni orang kata boleh dikatakan laku habis. Jadi anda kena cepat-cepat follow IG kami ataupun dapatkan produk kami di Jombai. Lagi-lagi anda yang nak kahwin, yang takut baju tak muat, yang takut dengan orang kata penampak besar atas pelamin, ini adalah masanya untuk anda dapatkan Lemon Curve. Sebab ramai yang tak sedar bahawa kadang-kadang bila kita ni makan saja dan kita tak lawas pun boleh jadi punca kepada penambahan masalah berat badan. Jadi ini adalah masa untuk kita perbaiki sistem pencernaan kita, yang mana kalau kita ni makan hari-hari, kita perlu pastikan seimbang dengan apa yang kita keluarkan ni Hawa, supaya tidak tersimpan jadi penyakit, jadi racun, jadi toksin orang cakap. Jadi ini adalah produk yang bersesuaian untuk anda makan kerana Lemon Curve ni merupakan produk yang lengkap dengan sumber detox semula jadi. Ada ekstrak daripada inulin iaitu soluble dietary fiber, ada juga daripada teh hijau, ada lemon, ada limau gedang, yang mana bahan-bahan ini akan bantu untuk melawat, melegakan masalah ketidakselsaan perut dan bantu anda untuk dapatkan badan ataupun berat badan ideal. Sebab anda percaya ini adalah isu yang sangat besar dan kebanyakan kita di luar sana memang risau dengan perubahan yang terjadi buat tubuh badan kita. Jadi Lemon Curve ni sekarang ada diskaun khas untuk anda dan anda boleh dapat dengan harga yang murah. Anda boleh lihat di kaca TV. Sekarang Lemon Curve ada promosi dengan setiap pembelian di Jombai, dan anda yang mana nakkan berat badan ideal, nakkan perubahan orang kata penurunan berat badan anda boleh dapatkan Lemon Curve dan juga amalkan gaya hidup sihat, jaga makan. Pastinya produk ini akan bantu anda untuk dapatkan kesan yang lebih optimum. Dan sebenarnya produk ini boleh diamalkan lelaki dan wanita, tak ada masalah. Dalam masa yang sama, kalau nak cuba, kita ada trial pack untuk 10 sachet berharga RM35 dan seterusnya kita ada Lemon Curve pack besar 20 sachet berharga RM59.90 dan ini adalah produk yang anda boleh amalkan tanpa was-was kerana tidak mengandungi bahan terlarang dan selamat penggunaannya Hawa. Okey, boleh teruskan lagi Atira. Okey, untuk produk, kita dah bercakap tentang produk penjagaan badan. Seterusnya, anda percaya penjagaan kulit pun sangat penting. Jadi anda yang nak ada kulit glowing, ini adalah produk yang paling bersesuaian sebab anda percaya kadang-kadang kulit tu boleh dah cerah saja pun tak cukup kalau tak glowing. Bila cerah je nampak kulit tu pucat, lesu, kusam dan sebagainya. Jadi produk Extra Glow adalah produk yang sangat terbaik atau bersesuaian untuk anda amalkan kerana Extra Glow merupakan produk yang kita formulasi khusus untuk bantu anda di luar sana yang ada masalah jerawat, jeragat kulit kusam dan kita nak bagi anda kulit yang lebih sihat, lebih cantik. Kita menggunakan ekstrak rumpai laut sebagai bahan utama dan kenapa kita pilih rumpai laut? Kerana rumpai laut mempunyai ejen hidrasi yang sangat baik dalam bekalkan kelembapan sehingga ke dalam lapisan epidermis kulit kita supaya kulit kita bukan sahaja nampak sihat, nampak cerah tapi glowing. Orang kata apa, bila kulit kita kering ni menyebabkan kulit kita bermasalah juga. Kulit kita menggelupas, sensitif, gatal, kadang-kadang tu tanda awal penuaan. Jadi wajib kita ada kulit yang cukup kelembapan dan juga glowing. Dengan penggunaan produk Extra Glow ni, ini adalah minuman jelly yang sangat sedap. Boleh masuk dalam peti ais untuk rasa lagi sedap. Dan cara penggunaan pun sangat mudah dan tak payah bancuh. Hanya goncang sahaja, buka, tutup dan boleh terus minum. Mempunyai banyak kebaikan untuk kulit kita sebenarnya. Dan yang terakhir hari ini adalah buat kopi. Sebab saya percaya kebanyakan orang memang ada yang sehari tak boleh tak minum kopi. Jadi kalau anda mahukan kopi yang bermanfaat, orang kata apa, minum kopi dan mempunyai banyak kebaikan untuk kulit, untuk kecergasan, untuk tubuh badan. Kopi merupakan minuman kopi yang baik untuk tubuh badan, untuk kecergasan. Dalam masa yang sama, kalau anda yang ada masalah kulit, kita rumuskan dengan formulasi daripada astaxanthin, ada tomato, ada acerola cherry, ada juga highlight dari kopi arabica yang bantu kita untuk bantu beri kesegaran. Kadang-kadang pagi-pagi ni kita agak mudah mengantuk kan. Jadi setengah orang dia akan bantu buat kopi untuk bantu bagi kesegaran buat tubuh badan, untuk kesegaran dalam harian kita. Dan sebenarnya produk ni juga ada promosi di Jombai seperti anda lihat di kaca TV. Produk ni sebenarnya kita bagi diskaun khusus untuk penonton wanita hari ini. Boleh terus saya di www.jombai.my dan secara ringkasnya buat anda yang nak ada badan menawan, nakkan orang kata apa, bentuk badan ideal, jangan lupa dapatkan Lemon Curve. Dan anda yang nak ada kulit yang cantik, buat Extra Glow merupakan pilihan yang tepat. Lagi-lagi kalau anda yang malas bancuh, sebab ini produk yang sangat mudah penggunaannya, hanya goncang dan terus minum, ready to drink. Dan seterusnya minuman kopi harian yang cukup bermanfaat untuk tubuh badan, untuk tenaga juga kesegaran tubuh badan.
Aha. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan di kedai jamu. Baik. Dan belian secara online di www.jomba.my ataupun di Shopee. Dan hubungi acara di 013-353-7553 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Terima kasih Hawa. Terima kasih. Itu dia Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu Jelita. Bila dia sebut sikit hari kena minum kopi, saya lah antara orangnya. Okey, teruskan bersama kami di WHI Extra. Banyak lagi perkongsian menarik, tapi kita nak berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di WHR Extra. Ada sesuatu yang nak kami kongsikan dengan anda. Sempena sambutan ulang tahun Aeon ke-37 bertemakan Sayap Bagimu, Aeon menerbitkan beberapa buah rancangan televisyen di bawah program Sayap Bagimu, iaitu Aeon Raikan yang merupakan program bual bicara dan Aeon Bagaimana Kalau Sebuah Sitcom. Rancangan-rancangan ini bermula 9 Oktober hingga akhir tahun menerusi TV3 dan saluran YouTube rasmi Aeon Malaysia di YouTube Aeon Retail Malaysia. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Macam-macam sebenarnya perkongsian dari segi tips bagaimana pemilihan bunga dan sebagainya kita dah kongsikan di WHR Extra hari ini. Dan Hawa, kabarnya ada sesuatu untuk WHR. Apa dia? WHI. Untuk WHI ni dah siap pun hasil yang dilakukan oleh Farah sebentar tadi kan. Sambil-sambil kita sembang-sembang, Farah dah siapkan pun satu bingkai bunga ros ni. Saya pun ada satu Hawa. Ini memang istimewa untuk Hawa sebab Hawa suka ros kan. Azura dah siapkan sejambak bunga untuk harut. Terima kasih banyak-banyak. Nanti hari lahir Fatin saya bagi air. Bagi bunga lili. Cakap air sebab macam letak air lagi. Okey, hari Isnin kami akan kembali dengan satu topik iaitu Isteriku Bukan Kekasihmu. Wow, panas. Macam mana cerita dia tu? Kita nantikan jam 12 tengah hari Isnin nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus jaga diri. Assalamualaikum. Ibu isteri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya. Usahawan ibu